Noah, how old are you? I'm 6 years old. What is your favorite food? My favorite food is nasi and chicken. Nasi and chicken. Chiku, his chiku name is... Your cikgu's name? Apa? What is it? His name is... What's your name? What's that? What's that hole over there? I see something. Sakira and the kids. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Shakira and the Kids channel. Untuk yang first time kat channel ni, saya Shakira. Apa yang saya share ni melalui pengalaman saya. Dan saya bukanlah orang yang pakar dalam bidang autism ni. Saya tiada kelulusan dalam bidang autism. Kadang-kadang ada setengah parents yang komen tanya saya berkenaan anak mereka. Saya tak mampu nak jawab sebab saya bukan orang yang pakar dan saya rasa saya tak layak untuk beri pendapat. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang dah subscribe. Terima kasih support Shakira and the Kids dah sampai ke tahap saya rasa dah 13k subscribers. Terima kasih sangat-sangat. Cara untuk anda support channel ni untuk terus grow ialah jangan skip ads, jangan skip iklan. Sebelum saya ceritakan tip-tip saya membantu Noah, saya nak ingatkan kepada anda bahawa ketika umur Noah berumur 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, walaupun Noah tidak boleh berkomunikasi macam kanak-kanak lain, saya tahu dan saya yakin dia boleh bercakap. Sebab bila dia tengok kartun yang dia suka, bila dia dengar lagu-lagu kanak-kanak dekat YouTube ke, dekat movie ke, dia boleh hafal sebiji kartun punya dialog tu. Tapi bila dia nak berkomunikasi dengan kita, bila kami bercakap dengan dia, bila kami tanya dia nak apa dia nak makan, dia nak mengekspresikan perasaan dia tu, dia tak boleh. Waktu tu kami yakin insya-Allah dia boleh berkomunikasi. Jadi masa tu macam burung kakak tua. Apa yang disebut tu kita macam impressnya budak ni. Bila dengar dia buat 1 sampai 10, boleh baca ABC sampai Z, boleh nyanyi lagu kanak-kanak. Tapi apa yang disebut tu dia tak faham pun. Dia macam betul-betul menghafal je. So saya nak ingatkan anda bahawa autism ni ada kanak-kanak yang verbal, boleh bercakap, dan ada yang non-verbal. Jadi apa yang tips yang saya buat ni maybe tak ke semuanya sesuai untuk semua kanak-kanak autistik. Sejak saya buat YouTube video, ramailah juga subscriber yang daripada YouTube follow saya selepas tu di Instagram, kerana saya memang aktif di Instagram. Jadi ada beberapa yang mungkin baru tengok video saya yang pertama, mereka terus follow saya punya Instagram. Jadi mereka tak tengok video-video saya yang lain yang saya ceritakan macam mana perkembangan Noah, apa yang kami lalui. Jadi mereka terus, bila mereka tengok Instagram saya, mereka terus cakap, Noah ni boleh bercakap je, ada eye contact je, boleh je bercakap, boleh je main dengan kanak-kanak lain. He looks normal. Kenapa dia autistik? Kenapa orang kata dia autistik? Kenapa dia ada kat OKU? Apa yang saya share dekat social media, dekat YouTube, baru 50% lah rasanya. Bila dia meltdown, bila dia mengamuk, kita pun tak ada masa nak rakam waktu tu. Kita pun tak sempat dah nak rakam waktu dia mengamuk sebab kita memang fokus kita nak dia bertenang je waktu tu. Apa perjalanan terapi Noah ni daripada umur dia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sekarang alhamdulillah dah 6 tahun. Sekarang ni dalam umur dia 6 tahun sekarang ni hanyalah preparation kami nak persiapkan diri dia untuk masuk zaman sekolah nanti. Maksudnya saya nak prepare mental dia, emosi dia supaya dia tak cepat mengamuk ke, tak cepat frustrated ke. Saya cuba nak persiapkan Noah lah sama ada dia sesuai untuk masuk aliran perdana atau aliran khas. Tapi saya dah daftarkan Noah masuk di aliran khas. Jadi kita tengok dulu macam mana, insya-Allah. So far setakat ni bila ajar membaca, dia nampak berminat. Cuma itulah dia cepat bosan. Sikit-sikit, ajar sikit-sikit je sehari. Sebab tu Noah berumur 3 tahun, waktu itulah kami mulakan occupational therapy, OT. Kami mulakan OT di Pacific. Kami hantar Noah join program BOL dan juga special therapy di KKIA. Mula-mula bila kami jumpa dengan pakar nasihatkan kami pilih satu bahasa saja. Macam saya akui masa Noah berumur, daripada Noah kecil sampai Noah 2 tahun, saya memang
bercakap rojak lah, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Dia sebenarnya tak ada masalah kalau kita nak ajar anak kita 2 atau 3 bahasa sekaligus. Cumanya teknik saya bercakap tu salah, sebab sepatutnya bila kita bercakap dalam satu sentence tu, kalau bahasa Melayu saja, kalau bahasa Inggeris saja. Kesilapan saya dulu kalau saya bercakap bahasa Inggeris dengan anak saya, nanti ada satu perkataan dalam ayat tu ada bahasa Melayu. Contohnya, Noah, you want to eat nasi. Bila saya dah sedar, selepas Noah dah ada adik apa semua tu, memang bila saya bercakap bahasa Inggeris, dalam satu word, dalam satu sentence tu bahasa Inggeris sahaja. Kalau bahasa Melayu sahaja. Sewaktu kami mula-mula berjumpa dengan pakar suruh kami pilih satu bahasa je, dan kami pun macam decide lah, okey lah, macam mungkin lebih sesuai cakap Melayu dengan dia, sebab senang kan semua orang cakap Melayu. Tapi bila kami cakap Melayu dengan dia macam tak faham, dia macam tak respon bila cakap Melayu. Bila kita ajar dia perkataan bahasa Melayu, dia tak boleh nak sebut, dia tak boleh nak catch up. Tapi bila kami cakap bahasa Inggeris dengan dia lebih respon, dia cepat balas. Kami buat keputusan untuk okey, tak apa. Memang misi kita masa tu nak bagi Noah cepat dapat bercakap, supaya kurang tantrum dia, kurang mengamuk bila dia dapat ekspresikan feelings dia, perasaan dia, apa dia nak. Itu kita punya point utama lah, kita nak dia boleh bercakap. Supaya lagi cepat dia boleh ekspresi apa yang dia nak, dia boleh bagi tahu apa dia nak, lebih kurang tantrum, lebih kurang mengamuk, lebih kurang meltdown. Okey, kuranglah benda-benda macam tu. Jadi kami decide untuk cakap bahasa Inggeris sahaja dengan dia. Saya nak ingatkan anda semua bahawa dalam tempoh Noah saya buat aktiviti melatih Noah bercakap, waktu tu juga Noah dalam pada masa yang sama pergi ke buat rawatan terapi cara kerja dengan pakar. Kami hantar bol, kami pergi taska. Jadi semua tu seiringan lah. Pada awalnya bila kami mula-mula hantar ke terapi, mula-mula kami cakap dengan terapis tu, kami nak dia speech terapi dahulu. Kami nak dia belajar bercakap. Tapi terapis Noah bagi tahu kami waktu tu, dia lihat Noah ni ada masalah fokus, tak boleh duduk diam. Bila kita bercakap dengan dia tak akan pandang muka kita. Disebabkan Noah berkelakuan macam tu, jadi terapis kata kita kena latih Noah untuk calm down, lebih bertenang. Ada eye contact, boleh tengok muka kita, tengok mulut kita. Jadi bila dia buat benda macam tu, baru dia dapat input, baru dia dapat faham apa kita cakap. Jadi waktu awal-awal tu memang kami fokuskan dengan OT sahaja. Okey. Jadi kenapa kami tak buat speech therapy at the same time dengan Pacific? Waktu tu juga kami nak save budget, sebab yelah kita ada budget sebulan berapa banyak kita boleh spend untuk terapi. Alhamdulillah Allah pemudahkan kami untuk hantar Noah speech therapy di klinik kerajaan di KKIA. Alhamdulillah Allah mudahkan segala-galanya dengan usaha kami. Bila Noah dapat join speech therapy di KKIA tu, at the same time saya pun buat juga dekat rumah. Waktu tu saya tak ditanya dengan speech therapy apa perlu buat, saya search di YouTube. Dan Alhamdulillah kebetulan saya terjumpa dengan satu YouTube channel ni, nama Drake Ness. Nanti saya letak link video dia dekat description ataupun somewhere dekat video ni, dekat link somewhere. Dia seorang ibu yang mempunyai anak speech delay. Waktu tu saya tengok video dia dalam tahun 2018 macam tu. Tips-tips yang beliau dapat daripada speech therapist anaknya, beliau share dekat YouTube beliau. Tu saya tengok YouTube video dia tu, saya senaraikan apa yang dia buat. Kemudian saya tampal dekat peti ais. So every day bila buka peti ais, nampak je point-point tu. Oh okey, lepas ni nak buat. Lepas ni nak buat. Apa nak buat apa. First thing yang saya buat bila saya nak mula ajar Noah bercakap, ialah saya berhenti compare dia dengan kanak-kanak yang lain. Jadi apa yang saya buat, saya stop compare. Saya make sure dia improve daripada diri dia yang semalam. Macam saya, selalunya kadang-kadang kita ni ibu, kita ada insting. Oh, ni waktu anak kita makan, ni waktu anak kita menyusu, ni anak kita tak minta pun kita dah siapkan dah botol susu untuk dia. Ataupun dia tak minta pun dia nak makan, tapi kita dah buatkan makanan untuk dia. Jadi dia tak ada
peluang untuk dia minta untuk kita ajar perkataan nak makan tu. Kadang-kadang dia ambil botol susu tu, dia bagi kat saya je. Kita tak suruh dia bercakap pun, saya terus ambil botol susu tu, terus pergi buat susu. Selepas tu bila dia nak susu, let's say bila dia bawa botol tu kat saya pastikan saya akan suruh dia sebut dahulu, I want susu. Dan saya akan buat dia macam sikit demi sikit. Sebab dia daripada tak boleh bercakap, dia tak nak bercakap, saya suruh dia, macam kita encourage dia bercakap lah, suruh dia sebut susu dulu. Kalau dia dapat sebut susu, saya pergi buat, encourage dia sebut I want susu, I want susu. Ulang banyak kali. Dia memang nak ajar bercakap ni memang proses je lama, memang kena sabar banyak-banyak. Contoh kedua, contohnya dia nak makan apple. Saya letak apple tu atas meja, dia nampak nak apple, tapi saya akan make sure dia sebut dulu I want apple, I want apple. Lama-lama tu bila dia dah boleh sebut I want apple, kita tambah lagi words. Kita macam cakap lah dengan dia, oh you want apple, apple is really good, it's so delicious. Tips yang seterusnya, kita harus cakap perlahan-lahan, talk slowly, perlahan-lahan, cakap secara jelas. Jangan baby talk. Sebab kadang-kadang saya pun bila tengok budak comel sangat, macam alah syai, nak susu ke? Macam tu. Sedap ke? Tapi sebenarnya tak perlu. Kalau kita baby talk, kita cakap pelat, macam mana anak kita tu nak cakap dengan clear? So kita pun kena cakap secara jelas supaya anak kita lebih cepat ikut. Tips yang seterusnya, kita bagi mereka ni rasa susah sikit. Maksud saya kat sini, bila mereka nakkan sesuatu, kita nak mereka minta tolong dengan kita. Jadi dia dapat berkomunikasi dengan kita. Kita boleh galakkan mereka bercakap, tapi jangan sampai frustrated lah. Jangan sampai mereka frust, nanti diorang mengamuk, meltdown. Tips yang saya tengok daripada Drake Nest tu, kita letak benda yang mereka nak tu dekat tempat tinggi yang mereka tak boleh capai. Contohnya macam sebelum ni mereka nak ambil roti ke nak biskut ke, mereka boleh ambil je sendiri kalau atas meja kan, ataupun dekat rak makanan. Kita letak dekat tempat yang tinggi. Ataupun sebelum ni mereka nak susu, kita letak susu tu atas meja je, dia boleh ambil. Ataupun toys kadang-kadang kita ni nak rumah kita cantik, kita hias toys tu dekat rak-rak, jadi mereka boleh ambil je tanpa minta kita tolong. Jadi kita mungkin boleh letak dekat tempat tinggi, jadi mereka bila mereka nak, suruh mereka sebut apa yang mereka nak tu. Satu lagi contoh, boleh gunakan bekas yang untuk kanak-kanak yang kecil macam Noah sekarang, dia dah boleh buka dah. Teknik ni mungkin berkesan untuk anak-anak yang 2 tahun, 3 tahun, dia orang tak boleh buka lagi. Masa Noah dulu saya guna box macam ni. Kalau macam saya dulu, saya ada kotak yang besar lagi daripada ni. Ada seorang kat situ. Kalau macam dulu saya ada kotak yang besar macam ni. Satu tips je, kita letak dalam box yang macam ni, anak kita boleh nampak toys dalam tu, tapi dia tak boleh nak ambil. Jadi kita latih mereka, bila mereka nampak, especially kalau kita letak toys favourite diorang dekat dalam box ni, jadi bila dia nampak toys dalam ni, dia akan minta suruh kita buka. Jadi kita boleh ajar dia. Mula-mula saya ajar Noah sebut open dahulu, open, kemudian saya ajar open please, open please. Secara jujurnya Noah ambil masa 2 minggu untuk saya buat hari-hari dalam masa 2 minggu. Sepanjang hari tu saya minta Noah sebut open please, dia tak boleh sebut. 2 minggu selepas saya latih buat open please ni, 2 minggu baru dia dapat catch up perkataan please. 2 minggu nak belajar perkataan please sahaja. Tapi berbaloi usaha tu memang memenatkan, tapi kita kena sabar. Memang proses dia memang lama. Bukannya sekelip mata je anak kita dah pandai cakap. Kita tambah vocab mereka perlahan-lahan. Contohnya macam saya cakap tadi, bila mereka nak minta tolong buka box, mula-mula ajar open, kemudian open please, kemudian saya bila dia dah boleh sebut open please, saya ajar dia mama can you help me open, ataupun mama can you help me open the box please. Semakin lama semakin bertambah vocabulary mereka, tambah penggunaan bahasa mereka. You want mama to open the box, you want the toy inside. How to ask nicely? Say, open please. Open please.
Kemudian saya gunakan buku-buku, tengok buku-buku bergambar, ceritakan, oh ini budak ni tengah tendang bola, budak ni tengah baling bola. Okey, dalam gambar ni dia tengah buat apa? Dia tengah lompat. Lompat kat mana? Lompat dekat atas katil. Kalau dalam kereta pun saya lebih kepada tengok kat luar. Nampak pokok, saya cerita pasal pokok. Nampak matahari, cerita pasal matahari. Nampak monyet, cerita pasal monyet. Nampak kereta, cerita pasal kereta. Nampak truck, cerita pasal truck. Macam itulah. Nampak motosikal, cerita pasal motosikal. Jadi dia tambah vocab anak kita tu. Macam Noah, dia ada masalah fokus. Jadi dia tak nak tengok muka saya. Bila saya nak ajar dia bercakap, dia tak nak tengok muka saya. Dia tak nak tengok mulut saya. Jadi kadang-kadang tu kita buat cara tradisional lah. Kadang-kadang saya pegang je muka dia, suruh dia tengok muka saya. Contohnya contoh saya buat dulu. Contohnya let's say dia suka kereta. Noah sangat suka kereta. Jadi kadang-kadang saya letak kereta tu dekat muka saya. Car letak sebelah muka untuk dia tengok muka kita dengan benda ni. Sambil saya bercakap dengan dia, saya point dekat mulut, saya pegang benda tu dekat dengan muka saya. Car. Contohlah ini car, bukanlah saya cakap benda ini car. Okay, tips seterusnya reward. Bagi ganjaran. Maksudnya dia boleh sebut susu, okey kita bagi dia susu. Kalau dia boleh sebut pisang, okey kita bagi dia pisang. Bila kita ajar dia sebut satu perkataan, book. Nanti bila dia boleh sebut book, that's right, book. Pandai. Ini apa? Bunga. Bila dia boleh sebut bunga, pandai. Betul tu. Okay, tips seterusnya 7 seconds rule. Tips ni saya belajar daripada kakak saya. Kakak saya pun ada buat terapi untuk anaknya. Bila kita nak ajar satu perkataan, kita sebut dalam satu patah tu, kita sebut 7 saat. Contohnya kereta. Okay, ni contoh lah, kereta. Kita sebut kereta. Tips tu berkesan sebab anak-anak saya cepat dapat catch up perkataan tu. Tips seterusnya ni saya belajar daripada salah satu occupational therapist dekat Malaysia ni. Saya tak ingat siapa saya follow tu. Kebetulan saya tengok video beliau. Cara yang beliau ajar ialah bila kita bercakap dengan anak, kita minta anak tu sambung perkataan apa yang kita sebut. Contohnya, bila kita bercakap dengan anak, kita minta mereka sambung perkataan apa yang kita cakap. Contohnya, Amna dah makan? Makan apa tadi? Mama suap Ana nasi ayam kan? Kita makan nasi apa? Nasi ya. Kita minta dia sambung. Nasi ayam, betul. Ni, look here. What is she doing? What is she doing? She is cutting. Cutting what? Cutting vegetables. Cutting what? Vegetable. Dia potong sayur. Potong sayur. Saya suka sayur. Awak suka sayur. Okay, saya terlepas satu point dalam video yang saya record hari tu. Jadi ni saya buat voice over sahaja. Okay, terapis Noah dulu ada mention yang Noah ada masalah pelat, dia tak boleh nak bawa lidah dia ke lelangit. Jadi ada beberapa perkataan yang dia tidak boleh nak sebut. Jadi terapis cadangkan kami urut dia punya lelangit ataupun sentuh lelangit dia secara lembut. Jadi untuk merangsang lidah dia menyentuh ke lelangit. Lidah anak saya tu tak ada apa-apa ya. Dia cuma orang panggil geographic tongue. Lidah dia ada corak-corak tu sahaja. Dia tak sakit, don't worry. Ini adalah satu cara yang terapis ajar saya untuk bantu Noah sebut sesetengah perkataan. Contohnya dia tak boleh nak sebut yang perkataan yang bila kita nak kena letak lidah kita ke atas macam N, R. Dia tak boleh. Sekarang Alhamdulillah sebutan Noah semakin jelas. Satu lagi tips yang saya belajar ialah daripada buku ni. Buku ni, How to Talk So Little Kids Will Listen. Di dalam buku ni ada satu chapter khas untuk parents yang ada anak-anak autistik, anak yang special. Dan dia punya chapter tu nama dia
tools for kids who are differently wired. Anak autistik ni mereka berfikir lain daripada yang lain. Mereka berfikir cara mereka. Buku ni banyak bantu saya. Saya suggest lah semua parents perlu ada buku ni. Saya tak boleh lah nak cerita semua apa yang dalam buku ni sebab tak adil lah kan untuk penulis buku ni. Satu tips yang saya belajar daripada buku ni untuk kanak-kanak yang istimewa macam Noah, kanak-kanak special macam Noah ni, masa umur dia 3 tahun, dia sangat suka dengan fire truck. Kita kena bercakap melalui dunia mereka. Maksudnya kalau kita nak bercerita pasal apa yang kita nak mereka fikir, apa yang kita nak mereka tahu, kadang-kadang mereka tak berminat. Mereka akan lebih ignore. Kita masuk ke dunia mereka. Maksudnya Noah dulu dia suka cakap pasal fire truck, apa-apa semua fire truck. Jadi apa yang kita buat adalah kita expand knowledge dia, kita kembangkan minda dia. Daripada segi fire truck ni siapa yang bawa fire truck? Fireman. Apa yang ada dekat dalam fire truck tu? Dia bawa ladder, bawa hose. Sorry lah kalau bising anak-anak saya tengah main. Fire truck ni buat apa? Padamkan kebakaran. Bila terbakar apa jadi? Apa yang jadi bila terbakar? Ada fire, ada tu, ada ni. Jadi kita expand knowledge mereka. Kalau nampak dia dah berminat dengan satu benda yang lain, kita cerita lagi. So dia punya vocab bertambah, knowledge dia bertambah, tetapi kita bercerita tu melalui dunia mereka, imajinasi mereka. Saya rasa tu je kot yang saya buat. Tak ada banyak-banyak sangat tips, tapi kita berulang-ulang expand knowledge mereka, sentiasa menggambarkan, sentiasa bercerita dengan dia, sentiasa bercakap dengan dia. Ikutlah kemampuan anak. Kalau anak anda boleh faham bahasa Inggeris je, tak salah. Kadang-kadang ada setengah orang yang komen dekat YouTube saya, cakap, kenapa awak nak kena ajar anak awak bahasa Inggeris? Mungkin anak awak ni pening kot cakap bahasa Inggeris, awak cakap bahasa Inggeris. Sebenarnya kanak-kanak berumur 1 hingga 6 tahun, mereka mempunyai minda yang macam sponge. Mereka serap apa yang kita ajar pada mereka tu macam sponge. Kita je yang tak tahu kemampuan anak kita macam mana. Macam Noah, kita dah tahu dah kemampuan dia macam mana. Dia tak boleh tangkap bahasa Melayu sangat, jadi kita fokus bahasa Inggeris dengan dia. Penggunaan bahasa Inggeris sekarang sangat meluas dekat Malaysia ni. Jadi saya tak rasa benda tu satu benda yang menyusahkan. Dan saya sendiri sentiasa mengajar anak saya perkataan bahasa Melayu, sentiasa cuba at least kalau dia tak boleh nak cakap bahasa Melayu, apa yang orang cakap bahasa Melayu dengan dia, at least dia boleh faham tu. I think better lah daripada tak faham langsung bila orang nak communicate dengan dia. Okay, saya harap semua orang spread kindness, cakap lah yang baik-baik je, komen yang baik-baik. Jumpa next video akan datang. Okay, Assalamualaikum.